Alright. So hari ni kita nak sambung lagi matrix. Hari ni dia punya jalan kerja semua jalan kerja yang panjang-panjang. So ready? Kertas tu banyak-banyak sikit. And then ready calculator kat sebelah. Sebab kita nak pakai something yang melibatkan calculator. Before kita sambung subtopic next one, kita patah balik. Semalam saya tinggalkan example 23 I believe. For you to try on your own, find the inverse of matrix by using adjoint method. So we have 4 main steps. Step pertama, find your cofactor matrix. Check kat sini. Ingat, saya bagi tahu dah sekurang-kurangnya kalau let's say lah ini keluar masa assignment, paling sikit 3 markah ada kat sini. Find your cofactor matrix. Everything must be complete. Yang kat dalam cofactor setiap satu tu, tutup-tutup tu mesti make sure betul. And then in front of it mesti ada plus minus sign. Cukup 9 item for your cofactor. Kita memang akan check satu-satu ni. Biasanya kalau marking, saya akan check satu-satu. Okay. After that, buat cross multiplication for each entry. So, you gonna get 200, 030, 006. That is your cofactor matrix. Saya buat notation CB tu maksudnya cofactor untuk B lah. Okay. Itu step pertama. Settle that. Kita pergi step kedua. Dia dah hilang. Oh. Step kedua, we have to find. Alamak. Sekejap. Kita kena cari adjoint matrix. Kenapa dia tak nak? Sebentar. Okay, kita nak cari adjoint matrix. What is adjoint matrix? It's basically cofactor matrix that we transpose. So, jawapan yang dah dapat kat cofactor step number 1 tadi, awak transposekanlah satu-satu row become your column and the other way around. Okay, for this case, nampak macam tak transpose sebenarnya. Lepas awak cofactor tu transpose, dia dapat jawapan yang sama. It's possible. This is basically symmetric matrix. Kita ada belajar semalam. Lepas transpose, still dapat matrix yang sama. Jangan terkejut, boleh terjadi. Ini nama dia symmetric. Okay. Settle adjoint, kita proceed number 3. Step number 3, find the determinant. Okay, untuk determinant, step yang kita belajar semalam, step panjang, awak kena expand satu-satu. Tapi sebab kita dah cari cofactor, so you just choose any row or any column, multiply with correspond in your cofactor matrix. Contohnya kat sini, saya pilih row pertama dalam soalan, original soalan, darabkan dengan row pertama cofactor kita. So, 3 darab 2, yang lain tu kosong. 3 darab 2, teruslah dapat 6. Settle determinant. Awak boleh pilih mana-mana row, mana-mana kolom, still kita akan dapat 6 for our final answer. Jangan risau. But make sure mesti soalan original darabkan dengan cofactor. Jangan tersalah pergi soalan darabkan dengan adjoint. Tapi soalan ni kebetulan adjoint dia sama. Bolehlah betul lagi. Tapi kalau soalan lain, adjoint dia tak sama. So, jangan darab dengan adjoint. Nanti confirm jawapan salah. Okay. Or, we have second option. Ni ada dalam video properties of matrix. Saya dah post video, bukan properties of matrix. Properties of determinant. Video tu saya dah post kat YouTube. Nanti semua check ada soalan assignment yang melibatkan properties of determinant. Okay. So, this is basically diagonal matrix. Diagonal matrix awak dah belajar semalam. Diagonal tu maksudnya elemen yang lain semua kosong kecuali diagonal entry kan. Diagonal entry kita yang bahagian perpenjuru tu lah. So, kalau kat sini diagonal would be yang saya tengah highlight kali hijau. So, by using properties, determinant is would be the multiplication of our diagonal entry. Boleh juga nak pakai cara tu. Kalau kita ingatlah ini sebenarnya diagonal. So, 3 times 2 times 1. Dapat juga determinant kita as 6. Okay, settle step number 3. Moving on step number 4. Our final step in order to find the inverse by using adjoint would be using formula. Formula ini fix, kena ingat. So, inverse would be 1 over determinant times with adjoint. So, masukkan satu-satu. Ini mesti tunjuk itu markah. Ibarat awak substitute the correct info into the correct formula. Ada markah kat situ. Tulis formula tak ada markah. Masukkan maklumat dalam formula baru ada markah. So 1 over 6 times with your adjoint. And then you have to do skala multiplication. Jangan tinggal jawapan macam tu. Skala mesti bawa masuk dalam. Tinggalkan dia as single matrix. So for final answer, this question will be 1 over 300,
0, half 0, 0, 0, 1. Jawapan akhir untuk inverse mesti wajib single matrix Dia tak boleh ada apa-apa yang tak settle. Okey. Itu kerja yang saya tinggalkan semalam. Harapnya semua orang kira lah so dia bolehlah check jawapan dengan saya. Kalau dia tak kira krik-krik, tak bolehlah check jawapan dengan saya. Okey. Hari ni kita nak sambung next part. Kejap dia tak nak. Apa masalah benda ni hari ni? Okey. Salah. Okey. Hari ni kita nak masuk second method on how to find inverse. Semalam kita belajar first by using adjoint. Itu yang jalan kerja ada 4 step. Hari ni kita nak masuk second method by using property. Apa beza dua ni? Biasanya kalau soalan adjoint, dalam satu soalan tu dia bagi satu matrix je. Dia kasih satu je matrix, lepas tu awak terus find inverse. Itu confirm kena pakai adjoint. Kalau using property, soalan dia confirm ada banyak matrix kat situ. Ada beberapa lah. Kadang-kadang ada dua matrix. Paling sikit dia akan bagi dua matrix dalam soalan. So kita kena cari inverse using property. Dia takkan ada satu je matrix kat dalam soalan tu. Okay. So sebelum kita mula cara nak cari, kita kena faham property dulu. Property ni kena seboleh mungkin hafal lah. Bukanlah hafal, tahu cara simplify dia. Okay. Property number 1. If we have inverse matrix that we inverse back. Kita dah cari inversekan dia. Lepas tu kita inversekan lagi sekali. Then we will get the original matrix itself. Sama macam transpose malam. Kalau matrix tu kita transpose, lepas tu kita transposekan lagi sekali. Dapat original matrix back. Okay. And then properties number 2. Matrix A that we transpose, after that kita inverse, sama juga dengan inverse lepas tu transpose. Maksudnya kalau kita kena buat dua proses, inverse dan transpose. Buat mana-mana dulu pun jawapan akhir tetap sama. Transpose dulu baru inverse ataupun inverse dulu baru transposekan jawapan. Tak kisahlah kat situ. Awak boleh pilih awak nak buat mana satu dulu. Okay, properties number 3. If we have multiplication of two matrix A times B and then inverse of it, kalau kita nak buka bracket tu, it's basically B inverse, A inverse. Ini pun sama macam konsep transpose sebab dia tak pakai konsep index ambil kuasa satu-satu. Okay, determinant of A inverse is 1 over determinant of A. Yang tu tak ada masalah. Okay, yang ke-5 dengan 6 ni yang selalu kita nak pakai kat tempat property. 5 dengan 6 ni. Okay, saya buat star kat situ. So, A times identity. Or identity times, kenapa dia sama je? Dia nak buat terbalik sebenarnya. Identity times A would be equal to A. Apa-apa matrik darab identity ataupun identity darab apa-apa matrix, kita mesti dapat the original matrix back. Itu cara kita nak simplify. Kat tempat property banyak nak pakai ni. Okay. And then last one. If matrix timeskan dengan dia punya inverse, kita akan dapat identity. Ini dia bagi A inverse darab A. Dapat identity. The other way around pun sama. Kalau saya ada matrix A darab inverse matrix, then kita akan dapat kita akan dapat identity. Okay, nombor 5 dengan nombor 6 tu starkan, itu banyak nak pakai. Kita pergi terus example how to find inverse by using property. So example 24, we have matrix A and B. It is known that A, B equal to K. K is a constant, I is identity. Find K, hence deduce A inverse. Okay. Sama lah macam, itulah yang saya cakap tadi. Nampak? Soalan ni dia kena cari inverse. Dalam soalan ada dua matrix. Maksudnya sini something soalan yang memerlukan property lah. Dia tak ada, bukan pakai cara adjoint. Awak pakai adjoint kat sini, maka kosong sebab soalan ada word hence. Ingatkan highlighter tadi, kejap Soalan ada word hence. So mesti cari kaitan dengan sebelum. Okay, so first step, find dulu. A times B dapat apa? Inilah bonusnya kalau awak pakai calculator confirm cepat dapat jawapan untuk soalan ni. Daripada awak kira manually satu-satu. Semalam semua orang dah praktis ke? Multiplication menggunakan matrix? Dah expert dah tak? Dah sikit-sikit. Dah sikit-sikit. Okay, saya bagi masa 30 saat je. Kira sekarang masukkan calculator. Matrix A
Lepas tu matrix B. Lepas tu kira darab dia dapat berapa. Dah dapat jawapan? Dah. Okey, jawapan akan dapat? Betulnya kena sama dengan saya masuk kalkulator. 200 020 002. Sama tak? Sama. 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 Okey, dah terror dah tu tekan kalkulator. Dia memang terus dia letak jawapan, tak perlu tunjuk jalan kerja. Kat sini memang macam ni. Okey. Okey, dah dapat jawapan, kita tengok balik soalan. Dia kata tadi AB equal to KI. I tu kita dah tahu identity. So, apa yang kita tahu pasal identity? Identity mesti diagonal entry dia 1, yang lain 0. So, 100, 010, 001. Itu identity. So, kalau sekarang ni kita punya diagonal ni 2. Maksudnya dia akan jadi 2 darab identity. So, from here kita boleh concludekan sebenarnya yang kita kira ni AB akan dapat 2I. Where K is 2. Itu yang dia suruh cari. Find K tadi. So, sebab AB darab 2 identity. So, K kita akan dapat 2. Kalau soalan macam ni, pattern dia biasa macam ni lah. Awak darab tu awak mesti dapat yang pattern ni. Sebab dia boleh factorize outside your constant at leading diagonal part. Okay. Next, hence deduce A inverse. Ini yang kita nak kena guna konsep property. Okay. Deduce A inverse kena guna equation yang kita dah dapat. So kat sini penting dia K kita mesti betul. Kalau K kita salah, jawapan kita next part terus salah. So start from our equation that we prove just now. So kita ada AB equal to 2I. From this equation, kita nak cari A inverse. Sekarang ni A inverse tak ada kat dalam equation ni. So macam mana kita nak munculkan A inverse awak rasa? Dia krik. Equation AB equal to 2I. Nak munculkan A inverse. Macam mana kita nak munculkan A inverse? Cara paling senang? Songsang ke, Miss? So inverse tu songsang lah. Sekarang ni kita nak munculkan ada A inverse tu, songsang tu kat dalam equation AB equal to 2I. Macam mana kita nak munculkan term tu kalau term tu tak ada kat dalam satu equation? Bawa belah kanan. Bawa belah kanan. Bawa pergi bahagi ke? Kalau bawa belah kanan jadi bahagi. Transpose. Transpose muncul T. Kita tak nak T. Kita nak inverse. Kita nak kuasa negatif 1. Idea Tara mari. Aduh, senang je. Kalau sekarang ni equation ni tak ada A inverse, nak munculkan A inverse, kita darab lah A inverse. Inverse ni kita darab. Okay. So, bila konsep darab, kita kena adil dan saksama. Side kiri kita kena darab, side kanan pun kita kena darab. So, saya darabkan both side dengan A inverse A inverse AB equal to matrik darab dengan matrik. 2 ni dia constant duduk depan diam-diam. Jangan kacau. So, dia 2 A inverse I.
Okay, so saya dah munculkan A inverse. After that, using property yang saya dah starkan tadi, kita kena simplify. So yang pertama, kalau A inverse darab A, jadi apa tadi? Identity. Dari identity, good. So I darab B equal to, second one, we have A inverse darab dengan I. Dia jadi apa? Apa-apa darab dengan identity. Dia dapat apa? A inverse. Dia dapat A inverse back. Good. Okay. Apa-apa darab identity dia mesti dapat benda tu semula. Dia takkan ubah. Okay. So next kita simplify lagi. Identity darab B. Jadi apa? B. Jadi B. Okay. So B equal to 2A inverse. Kita nak cari A inverse. Maksudnya A inverse saya susun sebagai tajuk. 2 ni kita kena pindahkan sebelah. Dia akan jadi half B. So A inverse is basically 1/2 times B. Mesti tu dia skala multiplication Kita dah belajar semalam kan. Matrik boleh tambah, tolak, darab, skala multiplication. Sebab tu saya tulis sebagai half times B. Kita tak boleh tulis sebagai B per 2. Ini ibarat macam konsep bahagi. Matrik tak boleh bahagi. Awak takkan jumpa matrik ada matrik besar, square tu, bracket tu tiba-tiba ada per 2 macam tu. Itu konsep yang salah lah, tak boleh. So kita kena tulis half times B. Skala multiplication timeskan dengan matrik. Itulah dia punya deduce. So from there kita dah boleh cari. Maksudnya A inverse in this case is half times matrix B in our question. So 1, 1, negative 1, negative 10, 4, 2, 7, negative 3, negative 1. And as before, final answer always as single matrix. Kita tak boleh tinggalkan macam tu. Kenalah darabkan dalam. So our first row would be half, half, negative half. Negative 5, 2, 1. And then last one 7/2, negative 3/2, negative half. Dah siap. Itulah kita punya inverse matrix. Jalan kerja dia pendek sikit lah berbanding adjoint. Adjoint tu nak cari cofactor, nak cari determinant, nak kena masukkan satu-satu. Yang ni dia simple lagi, pendek je. Memang jalan kerja dia sependek ini dengan syarat part deduce ni jangan buat salah lah. Itu mesti tunjuk. Kalau contoh soalan macam ni keluar masa assignment, part deduce ni kena tunjuk penuh-penuh. Jangan skip step, ada markah kat situ. Okay. Ada soalan? Madam, Ya. buat pengiraan tu dia tak ambil markah Siapa tambah siapa tu ke? Macam darab ni? Darab tak ada. tu. Tak ada markah. Jadi boleh terus guna kalkulator je lah semua. Ya, memang boleh terus guna kalkulator je. Untuk tambah sekali pun. Kalau tambah, tambah boleh pakai kalkulator. Cuma saya rasa kadang-kadang tambah tu awak tambahkan je kan. Macam lagi cepat kalau kira sendiri. Tapi kalau tak nak careless, nak masuk kalkulator boleh, tak ada masalah. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada, okey. Kalau tak ada, kita pergi soalan seterusnya. Example 25. Alright. Given matrix A and then dia dah bagi find A squared minus 6A plus 11I. With I is an identity, show that hence deduce A inverse. Ini lagi sekali lah soalan yang melibatkan property. Sebab dalam soalan walaupun ada single matrix, lepas tu dia ada yang panjang-panjang ni. Awak nampak tu, awak tahulah ini confirm bukan soalan adjoint. Okay. So kita start dengan first one, dia kata find A squared minus 6A plus 11I. So bila jumpa je ada statement matematik macam ni, ayat macam ni, markah pertama untuk matrix sangat senang. From the sentence itself, kita kena convert pergi matrix form. Itu yang saya buat kat sini. So A squared, kita jangan letak matrix A lepas tu squared kat luar. Kita kena buat A darab A. Sebab kita punya konsep multiplication macam tu. So matrix A darab matrix A minus 6 tu memang skala kan, constant, multiplication of A. So tulis lagi matrix A plus 11 I tu identity. So munculkan matrix identity. Ini dah dapat markah pertama dah.
Markah paling senang orang dapat. Daripada statement, mesti tukar kepada bentuk matrix. Okay. Dah dapat tu, next step, terus masukkan semua dalam kalkulator, tekanlah kalkulator. Dia tak perlu tunjuk satu-satu, awak pergi cari satu-satu. Yang tu tak perlu. So, senangnya ada kalkulator lah kat sini. Lagi cepat, lagi confirm betul. Melainkan awak salah key in dalam kalkulator. So, saya terus bagi jawapan je ya kepada yang ni. So, this whole thing is actually lepas masuk kalkulator akan dapat start from first row 4, -1, -2, and then -2, 5, -2. Last row would be 2, -2, 2. Awak tekan je lah kalkulator tu. Practice benda tu banyak kali. Should be okay. Okay. Dah ke? Dah ni kita pergi soalan seterusnya Saya tak tunggulah awak tekan kalkulator tu. Awak practice lah nanti. Check balik boleh tak tekan dapat jawapan. Okay. Pergi soalan seterusnya. Show that A times this whole thing yang kita dah kira panjang-panjang ni equal to 6I. So, itu soalan seterusnya yang dia suruh kita kira. So, saya sekejap kena tarik benda ni. Dia tak nak keluar. Okay. So, dia suruh show A. Darabkan dengan A squared minus 6A plus 11I. Confirm dapat jawapan dia kata tadi. 6 identity. So, kita darabkanlah. Kita mula dengan side kiri. So, matrix A, copy back. Ingat, kalau ada mathematic sentence ni, confirm terus first convert dalam bentuk matrix. Itu confirm ada markah. 1, 1, 2, 0, 2, 2, -1, 1, 3. Timeskan dengan ini yang dalam bracket ni baru kita cari tadi. Kita dah kira satu-satu. So, we have 4, -1, -2. And then -2, 5, -2, last one, 2, -2, 2. Okay. Bila darabkan semua sekali, kita akan dapatlah, saya ni tak tunggu juga, awak praktis tekan kalkulator, awak akan dapat 600, 06006. And if we factorize 6 outside, awak akan dapatlah apa yang dia suruh proof. So this is basically 6 identity. So senangnya pakai kalkulator lah. Sebab tu semalam saya beri ajar semua orang praktis. Tolonglah reti darab pakai kalkulator. Lagi jimat masa. Dan confirm jawapan betul. Okay, kita pergi last one. Hence, deduce A inverse. Okay, daripada hence ni, apa yang dia nak suruh cari daripada ayat yang kita dah proof ni lah, yang panjang-panjang ni tadi. Cari A inverse. Okay, Yang dalam bracket panjang-panjang tu, saya namakan dia lah. Saya let dia sebagai B Sebab saya malas nak salin dia balik panjang-panjang. Saya let dia sebagai B. So from there, kita dah nampak dah. A darab B. Apa yang kita proof tadi? Kita dapat 6I. So maksudnya kita nak deduce A inverse kena bermula daripada equation ni. Sama konsep je macam tadi. Sekarang A inverse tak ada. So kita munculkan A inverse, darab both side dengan A inverse. So A inverse AB equal to 6A inverse I. Yang ni saya pergi jalan kerja, saya skip sikit tunjuk tadi. So kita ada A inverse A akan dapat identity. Identity darab B kita akan dapat B. And then for right side, A inverse I akan dapat A inverse back. So finally from there, we can conclude that A inverse is basically 1/6 times matrix B. Matrix B ni apa? Yang panjang ni tadi tau. Ini tadi yang saya dah letkan sebagai B. Okay. Lepas tu, salinlah semula. So A inverse is 1/6 times with your matrix tu.
Matrix ni jalan kerja dia memang leceh lah. Banyak kali nak kena salin nombor banyak-banyak ni. Make sure jangan tersalah sign, jangan tersalah salin nombor. Most of your question macam saya cakap semalam would be 3x3. Ramai orang tiba-tiba jalan kerja kat atas betul, jalan kerja kat bawah yang dah jadi salah sebab dia tersalah salin nombor. Okay, so final answer A inverse should be as single matrix. So start from first row 2/3, -1/6, -1/3. And then second row would be -1/3, 5/6, -1/3. And then last one, 1/3, -1/3, 1/3. Banyak nombor berulang kat situ. Hati-hati sign dia. Jangan tersalah. Okay. Settle untuk inverse untuk soalan ni. Cuma soalan ni dia banyak show lah sikit. Soalan dia berkait-berkait. Yang penting from beginning. Yang atas tadi. Oh, yang kita cari awal-awal tu. Sekejap dia tak nak tarik. Alah. Apa masalah ni? Okay. Yang penting yang ni tadi. Yang first part dia suruh cari A squared minus 6A plus 11I. Itu punya jawapan kena betul. Sebab dia punca segalanya. Kalau matrik ni awak salah, then nanti masa part proving awak tak dapat lah 6I tu. Bila itu pun tak dapat 6I, nanti maksudnya soalan hence deduce tu pun akan jadi salah. Okay. Settle. Kita pergi soalan seterusnya. Last question for property. Example 26. So, given that matrix A, dia dah bagi dah ni. Find the values of M and N such that A squared plus MA plus NI equal to 0. Okay, so sama macam tadi. First markah from the sentence itself, you convert into matrix equation. So, saya tukarlah satu-satu. A squared is A times A. And then MA maksudnya kita ada skala M times matrix A. Next, N, skala N times identity. Identity ingat munculkan 100 semua ni. Equal to 0. So means that we have zero matrix. Selalunya kalau student dia malas nak buat zero matrix ni, dia buat equal to 0 je. Satu je kosong. Itu biasanya dia takkan bagi markah lah sebab awak tak convert everything dalam bentuk matrix. Jangan buang markah kat sini convert satu-satu. Okay. From here find M and N. Okay. So, kita tak boleh terus nak proses benda ni sebab A squared ni kita tak cari lagi. So, masukkanlah dalam kalkulator seperti biasa. Kira A squared ni dapat apa. Saya terus bagi jawapan. Nanti awak praktislah tekan kalkulator. So, we have 11, 7, 7. 7, 11, 7. Last one, 7, 7, 11. Yang lain kita tak proses lagi. Kalau nak darat dalam boleh juga. Saya darat dalam So, kita ada 3M, M, 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 3M, M, 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 3M. And then N times identity, maksudnya kita punya diagonal entry dah jadi N, yang lain 0. Equal to everything would be 0 lah, 0 matrix. Okay. Settle. Next, nak cari M dengan N. We have 9 options sekarang ni. Depends on element yang kita ada. Kita ada 9 pilihan untuk dapatkan nilai M dengan N. Pilih je mana-mana. Okay. Let's say lah, saya nak ambil N311. First row, first column tak nak lah first row, first column macam mana. Boleh lah. First row, first column. So, 11, 3M, N equal to 0. So, kita akan jadi equation pertama kita. 11 plus 3M plus N equal to 0. Okay. Next, kita nak cari yang ada M sahaja, tak ada. Semua ada M dengan N, yang ada M sahaja. Pilihlah mana-mana. Tak kisah pun sebenarnya awak akan dapat jawapan sama. Saya ambil sebelah dia lah. First row, second column 7 plus M plus 0 equal to 0.
So kat situ 7 plus M equal to 0. Straight away from there, M is negative 7. Bila dah dapat M tu negative 7, kita dah boleh ganti kat equation atas tu tadi. Untuk nak dapatkan nilai N. So 11 plus 3 times negative 7 plus N equal to 0. So from there, N akan dapat 10. Settle lah, dapatlah M and N. Okay. Ambil je mana-mana. Ini saya ambil ni. Awak nak ambil 9 pilihan ni, pilih je mana-mana. Boleh. Confirm dapat jawapan juga. Dia tak ada kisah kat situ. Semua akan dapat persamaan serentak lah. Substitution boleh settle. Okay. Settle first part. Next. Use the relation to obtain A inverse. Show that A cube minus 39A. A cube equal to 39A minus 70I. So, daripada relation ni, equation yang kita dah dapat M and N, daripada equation ni kita kena munculkan A inverse ialah apa. Lepas tu dia suruh munculkan juga equation ni. A cube equal to 39A minus 70I. Itu yang dia suruh. Kita deduce lah, senang cerita, kena pakai konsep property. Okay. Ayo, kenapa dia tak nak? Sorry lah ya, hari ni dia bar tarik-tarik ni dia beragam. Dari pagi tadi saya tak tahu apa masalah dia. Biasa dia okey je. Okay. So saya salin semula equation yang ada tadi. Tapi sekarang saya ganti nilai M dengan N lah. Siap-siap. So we have A squared minus 7A plus 10I equal to 0. So dia nak suruh munculkan A inverse kat sini. So sama macam tadi, kalau nak munculkan A inverse, kena dah darab A inverse. Tapi tadi ada satu term je, sekarang ni ada 3 term. So satu-satu tu kita kena tunjuk darabkan dengan A inverse. Tak boleh buat bracket, darab A inverse kat luar. Nanti tak settle lah benda tu. So saya darab dengan first term dulu. A inverse. A squared ni saya buka terus A darab A. So minus 7. A inverse darab A plus 10. A inverse times I, and then last one, A inverse times 0 matrix. Okay. After that, kita kena simplify. A inverse times A akan dapat identity. And then second one, A inverse times A, once again, identity. And then A inverse times I, kita akan dapat A inverse. Last one, A inverse times 0, awak akan dapat 0 lah. Apa-apa darab kosong, still kosong. Okay. Kita simplify lagi. Identity darab A, dapat A. 7 identity. 7 darab identity, 7 identity 7I lah. Jangan 7 darab identity dapat 7 pula. Tak boleh, matrix 7 je. 7 je tak ada dalam konsep matrix. Dia mesti 7 identity. Okay. Plus 10. A inverse equal to 0. Lepas tu dah boleh susun lah A inverse as your main term. So we have 10. A inverse is basically 7I minus A. So A inverse finally would be 1 over 10. 7 identity minus A. Settle. Dapatlah apa yang dia suruh cari untuk A inverse. Okay. Tak habis lagi soalan ni. Dia sambung seterusnya. Kita kena cari, buktikan yang A cube punya equation tadi. Okay. So sama juga kita kena start dengan statement yang ada A squared ni. Sekejap saya tarik ke tepi lagi. Dia ni bermasalah. Kita nak pergi tepi dah. Okay. Mulakan dengan equation yang sama tadi. A squared minus 7A plus 10I equal to 0. Yang dia suruh show, saya tulis kat atas. A cube equal to 39A. 39A. Kejap. Minus 70I. Okay, yang saya boxkan ni, ini yang dia suruh proof. Kita mesti mula dengan equation yang kita ada lah, A squared.
Alright. So, compare sekarang macam tadi, nak dapat A inverse kena munculkan A inverse, darab inverse. Sekarang ni, saya ada A squared, tapi target kita A cube, A kuasa 3. Maksudnya kita kena darab apa? Darab A. Darablah A. Okay. So, saya rearrange dulu. A squared ni saya tinggalkan dia sebagai tajuk sorang-sorang. Sebab kita nak dia jadi tajuk kan. Target kita nanti dia jadi tajuk. So, dia akan jadi 7A minus 10I. Lepas tu semua elemen kita darabkan dengan A. So, dia akan jadi A squared equal to 7A times A minus 10A times I. A squared dapatlah A cube. A darab A dapat A squared. A darab I kita akan dapat A. Okay. So, nampak macam settle tapi tak dapat lagi target sebab target ni dia dah jadi 39A minus 70I. A squared dah tak ada kalau kita tengok. Ni dia dah tak ada A squared, sekarang kita ada term A squared lagi. Maksudnya apa? A squared ni lah kita kena ganti. Apa yang kita dapat? Kita dapat kat sini tadi. A squared sama dengan apa? Ini yang kita gantikan kat bawah ni lagi sekali. So, A cube equal to 7. A squared tu saya gantikan equation yang ada tu. 7A minus 10I minus 10A. And then expand this out. So, finally, dapatlah apa yang dia suruh prove. A cube is basically 39A minus 10I. Siap. Dia soalan macam ni, dia tak leceh. At least tak ada metrik yang banyak-banyak kita kena kira. Kita kena bermain dengan ni lah. Equation ni. Hati-hati simplify. Identity darab dengan matrik jadi apa. Inverse darab dengan matrik jadi apa. Constant darab dengan matrik jadi apa. Kalau tak ada problem kat situ, settle lah awak punya proving part.